Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Radi akan membentangkan inovasi Pepal. Izinkan saya untuk berkongsi slide untuk memudahkan untuk proses penilaian. Baik, tajuk inovasi kami ialah proses membina informasi dan aplikasi QR Code dalam memahami klasifikasi penyalahgunaan bahan. Jadi kami terdiri daripada 4 orang ahli projek yang mana saya Muhammad Radi bin Abu Syahim sebagai ketua projek, juga dibantu oleh sahabat saya Dr. Kamarul Muhammad Shah daripada Universiti Malaysia Terengganu, dan juga daripada dua lagi daripada rakan saya, iaitu Profesor Madya Dr. Melati Sumari dan juga Dr. Nasafatul Aznim binti Rezak. Mereka ini daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Baik, dalam inovasi ini saya akan menerangkan 4 elemen utama, iaitu pengenalan, kaedah pelaksanaan, apakah impak inovasi, dan kesimpulan rumusan daripada kami punya inovasi tersebut. Baik, dalam pengenalan kami akan ceritakan sedikit latar belakang, isu dan objektif dan hasil pembelajaran. Di dalam pembelajar inovasi kali ini, kami memfokuskan kepada subjek kongsi penyalahgunaan bahan, yang mana kita mendedahkan pelbagai maklumat terutama berkaitan dengan jenis-jenis dan klasifikasi penyalahgunaan bahan dan dadah seperti opiat, halusinogen, ganja, dan juga dadah-dadah yang baru. Dan kami juga ingin menggalakkan pelajar dalam memantapkan pemikiran kritis dan kreatif, dan juga untuk membina pelajar yang mempunyai semangat kerja berpasukan. Baik, saya mendapati sebagai seorang pensyarah yang mengajar dalam subjek penyalahgunaan bahan, terutamanya saya mendapati pelajar mempunyai kesukaran di dalam membezakan jenis-jenis, kerana terdapat lebih 20 jenis, yang mana kita boleh kategorikan dadah itu kepada 10 kategori utama, seperti halusinogen, stimulan, depression, dadah jenis sintetik ataupun bukan sintetik, ada yang plant based atau daripada tumbuhan, ataupun dadah yang jenis design. Jadi saya mendapati pelajar mempunyai kesukaran dalam membezakan jenis-jenis dadah, kerana setiap jenis dadah itu mempunyai kesan tarikan jangka pendek dan jangka panjang yang berbeza kepada fizikal dan juga fisiologi tubuh manusia. Oleh sebab itu, pelajar sukar memahami dan memberi impak kepada markah pelajar, kerana 40% dalam subjek keseluruhan adalah banyak membincangkan tentang jenis dan kesan dadah ataupun penyalahgunaan bahan. Jadi dalam inovasi ini, objektif yang ingin kita capai adalah 3 yang utama, iaitu pertama, ingin meningkatkan kefahaman pelajar berkaitan jenis-jenis dan klasifikasi dadah tersebut ataupun penyalahgunaan bahan. Kita nak pelajar ini lebih dengan menggunakan aplikasi QR Code ini, pelajar lebih kreatif dan mempunyai dan bermaklumat, serta kami ingin mendedahkan pelajar kepada pembelajaran melalui pengalaman apabila mereka sendiri yang membina dan menghasilkan video dan tersebut. Jadi hasil pembelajaran adalah pelajar dapat menganalisis maklumat dengan tepat, mengorganisasi maklumat dan susun dengan tepat, dan boleh membuat penilaian secara tepat dadah jenis-jenis dadah dan kesan-kesan terhadap fizikal dan juga fisiologi tubuh manusia. Yang tersebut, apakah keistimewaan yang kami inovasi tersebut? Saya mendapati bahawa inovasi yang kami buat ini, dia adalah mudah untuk dilaksanakan, cepat dan juga praktikal, kerana setiap pelajar mempunyai smartphone yang boleh digunakan dan boleh dibawa di mana-mana dan pada bila-bila masa boleh diaplikasikan untuk mendapat maklumat itu dengan mudah dan cepat. Jadi seterusnya saya akan membincangkan bagaimana kaedah pelaksanaan. Kaedah pelaksanaan bermula dengan perancangan, kemudian mengumpul maklumat, hasilkan video. Video yang telah dihasilkan itu akan dibentangkan dan dinilai oleh pensyarah dan juga rakan-rakan pensyarah dan juga pelajar. Pemilihan, kita jana QR Code dan kita sebarkan melalui media sosial yang kita telah saring. Iaitu bermula dengan perancangan, kita kumpul maklumat, kita susun dan kita hasilkan. Ini adalah perancangan dia, iaitu mula kita kumpul, susun dan hasil.
Dan proses pertama yang kita melibatkan adalah pengumpulan maklumat dadah. Dan antara maklumat dadah yang kita boleh ambil yang mempunyai maklumat yang mempunyai authority iaitu seperti di National Drug Abuse International (NIDA) dan juga di Malaysia iaitu Agensi Anti Dadah Pemadam dan juga pemadam. Dan kemudian maklumat-maklumat yang dikumpulkan tu dihasilkan video persembahan, dan video itu video yang dihasilkan mestilah memenuhi 4 kriteria utama iaitu ketepa. Ketepa ni bermaksud kreatif, maklumat mesti tepat, padat dan juga ringkas. Dan setelah pembentangan, setelah menghasilkan video, pelajar akan membentangkan video yang telah dihasilkan itu melalui secara online ataupun bersemuka. Dan maklumat-maklumat video tadi itu akan dinilai oleh rakan pensyarah. Maksudnya semua pensyarah akan terlibat dan juga semua pelajar sarjana muda kaunseling dan terlibat. Ya, dia akan memberikan penilaian tersebut. Jadi penilaian tersebut itu kita akan pilih video yang terbaik berdasarkan 4 kriteria utama tadi itu, iaitu kreatif, tepat, padat dan ringkas. Seterusnya, video yang terbaik itu kita akan membuat penjanaan QR code dan kita buat sebaran QR code itu di WhatsApp group, Telegram dan juga e-pembelajaran, terutama dalam e-learning dalam subjek penyalahgunaan bahan. Dan setelah kita menyerah, kita juga meminta pelajar maklum melalas melalui pelajar, pensyarah melalui komen-komen dalam yang telah disediakan di e-learning, dan juga masyarakat umum. Kita tengok komen-komen yang telah dikeluarkan dalam video tersebut yang boleh dicapai atau dilihat di YouTube. Saya bagi contoh bagaimana video ini terhasil. Jadi mula-mula sekali kita buka handphone. Okay, kemudian kita pergi kepada scan QR code. Kita scan QR code. Kita scan. Jadi dia akan dapat begini. Kemudian kita terus open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kod Ini adalah video contoh. 3203, kaunseling penyalahgunaan bahan yang diajar oleh Muhammad Radi bin Abu Sahim. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Wan Sofiano Adina binti Wan Yusri, Nur Isni binti Ismail, Siti Aisyah binti Muhammad Zain, Nurul Nazwani Nashwa binti Ahmad Zain, Muhammad Ali Firdaus bin Muhammad Ashri, Aina Syafika binti Anwar Suki dan Muhammad merupakan bahan larut air dan alkohol. Pengambilan bahan ini secara sedikit juga dapat menghasilkan kesan halusinasi. DMT merupakan sejenis dadah yang datang dalam bentuk serbuk kristal yang diuapkan atau dihisap dalam bad. Itu adalah contoh QR code tu yang telah di-scan dalam smartphone dan kita hanya boleh melihat melalui telefon sahaja. Ini sebagai contoh maklumat. Jadi saya melihat impak inovasi itu terdapat 4 impak utama iaitu keterlibatan aktif, pencapaian meningkat, meningkatkan kemahiran digital dan juga meningkatkan juga komunikasi dan keyakinan pelajar. Di dalam keterlibatan aktif, kita lihat keterlibatan aktif dalam rakan sekuliah, mereka akan berbincang untuk menghasilkan video yang terbaik. Pensyarah apabila pelajar itu membentangkan hasil video dan juga orang awam yang mana mereka temuduga iaitu pegawai pemulih di Agensi Dadah Kebangsaan, jurulatih pemulih di pusat pemulihan dadah bersendirian seperti di Inaba, di Rakan Islah, di Rumah Komited dan juga penagih itu sendiri yang pulih. Mereka memberikan maklumat apakah kesan jangka pendek, jangka panjang jenis-jenis dadah tersebut. Jadi saya melihat pertama keterlibatan aktif. Kedua, meningkatkan kemahiran digital pelajar apabila pelajar sarjana muda kaunseling ini yang tidak diajar secara khusus tentang digital ini, mereka boleh menghasilkan video itu melalui pembelajaran dengan orang lain tadi dan dia akan dapat menghasilkan video yang saya tengok lain yang banyak app video, bukan sahaja ada macam Powtoon, YouTube dan sebenarnya banyak lagi tuan-tuan dan perempuan. Dan saya melihat juga pencapaian pelajar juga meningkat. Yang mana kita kalau kita bandingkan min markah pada sesi 2019-2020 dengan sesi 2020-2021, terdapat peningkatan markah yang mana pada sesi 2019 dan 2020 min sebanyak 68.2, manakala sesi 2020 dan 2021 min dia adalah sebanyak 72.4. Jadi untuk impak jangka panjang, saya dan rakan-rakan ingin menguji kesan pakar dan kebolehpercayaan tentang inovasi. Kemudian kita patentkan, kita menerbitkan buku yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan, kategori-kategori, dan kita juga berhasrat untuk membuat persijalan pengalaman TOT bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam berkaitan dengan klasifikasi dadah atau penyalahgunaan bahan.
Secara kesimpulannya, dalam inovasi tersebut, kita dapat meningkatkan kefahaman pelajar melalui penyebaran maklumat secara kreatif, santai dan bermaklumat. Dan kami harap inovasi ini dapat mencegah lebih ramai penyalahgunaan bahan, kerana kita percaya mencegah itu lebih baik dengan memberi maklumat yang tepat dan padat dan kreatif dan menarik pelajar mendapat kesedaran, dan dengan itu kita boleh mencegah pelajar khususnya dan masyarakat umum dari terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Sekian dari saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.